Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita teruskan kitab kita 40 hadis huru-hara hari kiamat, bab yang ke-16, hadis yang ke-32, balasan bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man katama ilman talajjama bilijamin minan nari yaumal qiyamah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menyembunyikan ilmu, dia akan dikekang dengan tali kekang yang diperbuat daripada api neraka pada hari kiamat. Menyembunyikan ilmu bermaksud seseorang yang memiliki ilmu dalam sesuatu perkara tetapi tidak mencuba menyuarakan kebenaran apabila berlaku kesalahan di hadapannya atau apabila keadaan memerlukannya. Tuan-tuan, kita berada dalam keadaan jahil ni dicela di dalam syarak. Apa benda pula? Dalam bab semayang ke, dalam bab akidah ke, dalam bab apa ke. Terutamanya kita orang Islam ada 3 ilmu basic yang kita kena belajar. Ilmu akidah, ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf. 3 ilmu ni kena belajar. Kalau tak belajar, maka orang tu dicela dalam syarak, dan hukum belajar ni adalah wajib. Apabila orang tu dah belajar, dia jadi orang yang pandai, dia mengetahui, maka ada kelebihan dan ada ancaman untuk orang ni. Kelebihan orang yang belajar ilmu agama, yang memiliki ilmu agama, yang tahu berkaitan agama, banyak kelebihan dia. Sehingga binatang-binatang, hatta namlah, sehingga semut di dalam lubangnya, sehingga ikan di lautan akan doakan keampunan orang yang belajar ilmu agama. Maknanya memiliki kelebihan yang sangat banyak. Tetapi di sana ada juga beberapa amaran untuk orang-orang yang dia belajar ilmu agama, sama ada dia sampaikan ilmu agama tu menyeleweng atau dia simpan ilmu tu tak abak dekat orang. Apabila sesuatu peristiwa atau benda yang memerlukan dia dedahkan atau dia zahirkan ilmu dia, dia beritahu dekat orang, ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram, ini okey, ini tak okey. Dia tahu benda tu. Tetapi ada beberapa benda yang menyebabkan dia jadi susah nak cakap. Antaranya, dia kerja dalam satu organisasi. Yang buat salah tu bos dia, yang makan rasuah tu bos dia, yang tipu duit pejabat ni bos dia, atau orang yang dia kenal, atau orang yang dia rapat, atau adik-beradik dia, atau ada benda-benda yang tak betul yang berlaku depan dia, dan dia tahu benda tu tak betul, dia diam. Maka orang-orang yang diam dalam situasi macam ni,
Maka Nabi SAW bagi satu amaran yang sangat berat pada dia. Mulut dia yang patutnya dia cakap benda betul dan benda hak, tetapi dia tak dicakap, maka mulut dia akan dikekang. Macam mana kuda yang kita bubuh satu tali kat belakang ni, yang kita tarik, maknanya dia tak boleh cakap tu. Tapi itu di dunia. Tapi tali kekang tu adalah tali kekang daripada akhirat. Maknanya ditarik. Mulut ni yang patutnya hang bagi tahu kata benda ni haram, benda ni halal, tapi hang tak amal, maka azab kena pada dia. Kebiasaannya yang menghalang orang nak cakap benda hak ni adalah kemungkinan benda tu adalah melibatkan kebiasaannya, benda tu melibatkan kepentingan diri sendiri. Gaji, wang, kedudukan. Kalau aku tegur, kalau aku cakap, mungkin dalam situasi ni aku akan dikeluarkan daripada grup WhatsApp aku. Kalau aku cakap time-time ni, mungkin aku akan dicop sebagai orang yang pemberontak. Kalau aku cakap isu-isu ni, kalau aku komen, aku akan dianggap sebagai orang yang menentang, macam orang yang berlainan daripada semua orang. Maka kemungkinan kontrak aku tak akan disambung. Kemungkinan aku tak akan dapat untuk jawatan-jawatan akan datang. Kemungkinan ada benda-benda yang boleh menyebabkan dalam bab dunia aku tak boleh ke depan. Maka dia pun diam. Biar pilah, itu dia buat, nanti dia tanggung kat akhirat lah. Padahal kita tahu benda tu benda salah, benda tu haram, benda tu tak boleh buat. Kita diam. Maka Nabi SAW memberi satu amaran yang berat. Kata pengarang, dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan bahawa hukuman bagi orang yang sembunyi atau menyorokkan pengetahuan, dia akan dikekang dengan tali kekang alim api neraka. Tali kekang biasanya untuk mengikat mulut dan kepala kuda yang dibuat sebagai tunggangan. Tali ini apabila ditarik, dilonggar mengikut kaedah tertentu, akan memberi isyarat kepada kuda supaya melakukan sesuatu tindakan berdasarkan arahan. Tali itulah tali yang kita buka mulut kuda tu. Kalau kita naik kuda, tali tu dia ikat kat sini. Tuan-tuan duduk di atas, kita pegang. Bila kita tarik kalau kita nak naik kuda corner kanan, tarik kanan, dia ikut lah. Bila pipi dia ke kanan tu, dia ikut kanan. Bila pipi dia ke kiri, dia ikut ke kiri. Bila kita nak berhenti, kita tarik. Bila kita tarik, benda ni dia akan makan mulut dia. Bila makan mulut dia tu, dia tahu benda tu sakit, dia akan berhenti. Benda tu kita bubuh dekat kuda supaya dia ikut cakap. Seolah-olah orang yang sembunyikan ilmu dia ni, dia kena ke azab ke akhirat. Sebab apa? Seolah-olah dia ikut telunjuk syaitan. Syaitan kata apa kat dia? Tak payahlah cakap corner kanan lah, corner kiri lah, terlekat mulut lah, atau apa sahaja yang orang buat, dia ikut je syaitan suruh. Padahal benda tu nak membawa kemusnahan kepada diri dia. Kalau tali kekang dunia pun sakit mulut, apatah lagi tali kekang di akhirat esok ni. Maka tahu, jangan tak bagi tahu. Contoh, menantu kita balik, cucu kita balik, cucu kita rambut dia colour, tingkatan 3, budak perempuan, duduk luar tak nampak lah. Balik rumah tok, balik rumah wan, dia buka lah tudung, kita nampak rambut dia colour-colour. Tingkatan 3 pakai gelang tangan. Dia kata kat wan, tak apalah wan, cuti-cuti sekolah yang pakai gelang, katanya. Ataupun kita tengok menantu kita, kita nak tegur cucu kita tu, tapi kita fikir apa? Kita fikir anak aku anak lelaki, menantu aku perempuan, mak dia ni sebelum ni aku dah pernah tegur dah, tapi mak dia tak apa minat kalau aku tegur dia. Dan kita nampak suasana family kita ni, anak kita ni, dia ni dikuasai oleh isteri dia. Isteri dia cakap apa, dia ikut lah. Jadi kita nak tegur anak dia, sehari takut mak dia bye-bye. Bila mak dia bye-bye,
mak dia tekan anak kita laki, maka bulanan yang kita dapat 450 tu jadi sangkut. Kita fikir kalau aku tegak mak dia bukan suka, satgi elok-elok aku dapat 400 pun tak dapat dah. Dia fikir ada benda tu di ilmu tu ada, tak ada lah dia tok guru, tapi dia tahu lah setakat rambut color merepek je ni tak boleh ni. Hang laki 3 sebab apa? Pakai gelang tangan. Hang bukan pi maktab 86 pi haji. Haji tak apalah pakai. Orang ramai hilang, mereka boleh scan, mereka tahu hang orang mana. Tak ada kena mengena pun. Nak tegak, tak tegak. Nak tegak, tak tegak. Tak berani. Cucu duduk di rumah tu 2 minggu duduk rumah cuti. Sekali habuk kita tak pernah tengok sembahyang. Subuh mentelah dah tak sembahyang. Zuhur kita pergi sembahyang, kita ajak dia pun tak mau ikut. Dia duduk main telefon manjang, telefon. Maghrib kita ajak pergi sembahyang, ajak lah sekali. Jom ikut Wan pergi masjid. Jom ikut Wan ada kuliah. Baik pergilah dia, cuti-cuti mak dia. Pada dapur, mak dia keluar. Baik pergilah kat dia, ya. Cuti-cuti dia nak rehat kat rumah tu. Hari pertama. Hari kedua pun mak dia backup dia. Hari ketiga mak dia backup dia. Jadi kita nak tegak banyak-banyak, sekali kita ada backup air. Yang ni ya, income aku boleh jadi sangkut. Dia duduk backup tu, maka dia tak tegak. Menantu kita, perempuan, balik masa raya, sapu sampah luar rumah. Pagi-pagi, baguslah, tolong kita sarapan apa semua tu. Dia sapu sampah luar rumah, tapi tudung tak pakai. Kita panggil dia, kita nak kata kat dia, aku ni duk pergi kuliah merata, kuliah muslimat lah, kuliah muslimin lah. Kalau sekali orang tengok tu nampak aku macam ketua dajah lah. Kemas dengan kitab, dengan buku, dengan beg apa semua, duduk depan ustaz apa semua tu. Tapi masalahnya takkan menantu macam ni pula. Dia nak tegak, pikir tu lah. Cucu dia boleh hantar kita. Orang lain biasa bayar 400-500, tapi dia bayar kita 1,600. Sebab dia kata tak apalah, sekali dengan duit mak, sekali dengan duit jaga anak, mak ambil 1,600. 1,600 akan hilang kalau aku tegak dia. Duk fikir macam-macam benda. Kebanyakan orang simpan ilmu, kebanyakan orang yang tak berani nak cakap adalah berkaitan dengan jawatan, kepentingan peribadi atau wang ringgit. Kebiasaannya lah, ikutlah peringkat negeri, peringkat negara, peringkat teguran-teguran tu institusi tertentu. Kita tengok ada pegawai-pegawai yang buat benda tak betul, kita nak tengok ni klaim palsu, yang ni rasuah sini, rasuah sana. Jadi hidup ni tuan-tuan, dia memang ada banyak benda-benda macam tu. Sehingga ada seorang jemaah kita, bukan jemaah masjid ni lah, satu jemaah masjid, dia mai kat saya, dia kata, Ustaz, saya tukar dah tempat kerja. Saya tanya dia, awak? Dia kata, Ustaz, tempat kerja saya, semua orang klaim palsu ranjau. Semua mohong. Dari satu tempat ke satu tempat, kebiasaannya yang saya klaim RM150. Sebab saya tengoklah mileage sini berapa kilometer, 1 kilometer berapa. Saya buat kiraan masa saya baru masuk kerja. Mereka kata ni carta ni ada sini, hang download PDF, hang tengok, hang kira sendiri. Saya pun buat. Saya hantar lokasi yang saya nak pergi, RM150. Bila saya hantar, bos saya panggil saya. Bos tanya saya, sebab apa hang klaim RM150? Saya kata kat dia, saya buka telefon, saya tunjuk lah, ini carta yang saya dapat. Bos kata, mai tengok carta hang. Lepas tu bos panggil kerani. Bos kata, saya pergi duduk luar Zat. Bos panggil kerani. Lepas tu bos panggil saya masuk balik. Bos sign kat saya masuk dalam pejabat balik. Ustaz tahu saya masuk pejabat jadi apa? Saya kata jadi apa? Semua orang pakat marah saya. Semua marah sebab apa? Rupanya selama ni satu pejabat tu duk ranjau bos. Mereka duk claim berapa? Tempat 150, mereka claim 450. Dan benda ni dah 7-8 tahun dah. Bos pun duk ingat kata mereka ni amanah. Bos sign gitu lah. Rupanya mereka ranjau, balas duit syarikat. Disebabkan aku ni jujur, aku ni jahat di tempat kerja. Sebab disebabkan hang baiklah,
kami daripada 450 kena jadi 150. Hang jahat, hang tak guna, mereka boykot saya. Time nak pergi makan, mereka tak mau makan dengan saya. Apa benda pun mereka mesyuarat, mereka tak mau buat saya. Mereka buat grup WhatsApp asing, mereka tak bubuh saya. Apa-apa info-info terkini bab pejabat saya tak tahu. Info rasmi, info lain-lain saya tak tahu. Saya tekan. Saya apa-apa benda saya kena tanya bos, Jadi banyak benda bos anggap saya ni jadi tak kerti buat kerja. Kalau tidak, benda kecil-kecil saya boleh tanya kawan dia. Saya kena tanya bos. Sebab apa? Sebab dia tak mau kerjasama. Dia tak tahu, berbuat sendiri. Ada Excel yang pejabat hantar, ada PDF yang jadi rujukan untuk buat kerja. Semua dia tak bagi. Dia buat grup WhatsApp lain. Akhirnya saya terpaksa beralah. Bila dia ada ilmu, benda haram, benda betul, dia tegakkan benda ilmu, maka bila datang benda yang baik, maka kita terpaksa berhadapan dengan ujian. Itu biasa. Kita jadi baik akhir zaman, kita pula jadi jahat. Geng-geng kontraktor mai kat dia. Dia kata, hang ni, kalau hang buat kontraktor macam ni, hang pakai kancil lah sampai mampu. Hang sampai bila pun tak boleh buat kerja. Dia marah. Sepatutnya kalau hang buat kontraktor, dapat duit banyak ni, hang kena macam ni. Duit ni ambil mai sini, duit ni mai sini. Duit sini kena bagi kat bos ni, duit ni kena bagi kat bos ni. Baru hang boleh tukar kereta Navara secepat mungkin. Kalau hang buat macam ni, duit ni bagi kat dia ni, baru akan boleh beli pula satu Merc 5 series dekat bini hang dengan projek yang hang buat. Takkan hang jenis baik macam ni, jenis lurus macam ni, orang minta tak mau bagi, hang duk buat macam ni, macam tu kata hang kelisau dengan kancil lah, hang sampai hang mampu duk pakai kereta tu ya. Nama kontraktor tapi miskin. Dia ajak kita macam mana nak rasuah baru boleh hidup senang. Padahal kita ada ilmu agama, kita beritahu dia benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Dia tahu, dia sembunyi, dia buat juga sebab untuk kepentingan dia. Maka dia jawab esok di akhirat. Kita kalau tahu benda tu tak boleh, kita bagi tahu. Biar kita tak dapat tukar, biar pakai kancil sampai kiamat tak apa, tapi ada keberkatan dalam kancil tu. Ada barakah dalam kereta kita, keluarga kita. Hidup taklah sekaya mana, tapi Allah bagi keberkatan. Tidur malam boleh lena, tenang, ada masa main masjid, maghrib isyak boleh spend masa dekat rumah Allah Ta'ala, ada masa wirid, ada masa baca Quran, ada masa selawat, ada masa main majlis dan maulid, ada masa pergi bisnes sampai Korea, Jepun, semua boleh buat bila ada keberkatan. Tapi bila cari duit dengan jalan tak betul, sembunyikan kebenaran, duit banyak tapi tak ada keberkatan, ketenangan tak ada. Anak-anak dengan isteri membesar, buah tak mau dengar cakap, makan ikut dan tu je, semua benda jadi susah. Nak singgah main masjid semayang pun tak dan, imam pun tak kenal, Bilal kampung siapa pun dia tak kenal. Sebab 24 jam sibuk dengan kerja dan dunia, sampai tak sempat untuk singgah ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apabila penunggang mahu larian kuda semakin laju, tali ini akan direntak beberapa kali sambil kaki penunggang di pelana kuda ditekan di sisi perut kuda. Ini cara bawa kuda tu lah. Dasarkan daripada hadis ini, begitulah gambaran orang berilmu yang dipergunakan ilmunya untuk kepentingan dunia. Orang berilmu menjadi seperti kerbau yang dicucuk hidung dan syaitan bisu yang hanya menurut perintah dan penunggang. Jadi konsep dia belajar agama tu tak ada. Sekadar apa? Sekadar baca tahlil apabila ada orang mati, sekadar baca doa bila ada majlis rasmi, sekadar rujukan benda-benda sah batal bab semayang. Tetapi bila melibatkan institusi kewangan dan benda-benda yang besar dalam syarikat, dia tak dia ambil kisah. Sebab dia telah mempergunakan ilmu dia untuk kepentingan dunia, maka siapa pun tak hargai dia. Sudah tentu mulut, hidung dan kepala akan terkoyak dan terbakar akibat kena tali kekang daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajaran dia apa dia? Sampaikan ilmu walaupun perkara yang kita nak sampai tu adalah pahit pada siapa sahaja. Sebab tu dakwah yang sempurna, kata Nabi SAW,
bercakap benda yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kita cakap kat dia benda yang benar, walaupun kita tahu risiko tu apa akan berlaku, tetapi kita cakap juga. Tu nama dia orang yang hebat. Elak menyembunyikan kebenaran, kerana ilmu datang bersama amalan amanah Allah bagi orang yang menyampaikannya. Dan ilmu adalah warisan para anbiya, dan sifat Nabi ialah salah satunya adalah tabligh, yakni menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok hadis berikutnya, perlindungan Allah pada hari kiamat pada hamba-Nya. Saya baca makna tu, hadis panjang. Artinya, daripada Safwan bin Mahris al-Mazini katanya, semasa aku berjalan bersama Ibnu Umar, dia memegang tanganku, lalu datang seorang lelaki bertanya, bagaimana kamu mendengar Nabi SAW bersabda tentang pertanyaan Allah dalam keadaan berbisik? Ibnu Umar menjawab, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan diri kepada seorang mukmin, lalu Allah meletakkan teduhannya di atas mukmin dan melindunginya. Kemudian Allah bertanya, tahukah kamu berkenaan dosa? Tahukah kamu berkenaan dosa ini dan itu? Lalu hamba itu menjawab, wahai Allah, sehingga lelaki itu mengakui dosanya dan melihat dirinya pada hari itu akan binasa. Allah berfirman, aku tutup dosamu di dunia dan pada hari ini aku ampunkan dosa kamu. Lalu lelaki itu diberikan catatan amalan bakinya, baiknya manakala orang-orang kafir dan munafik pula dan para saksi di kalangan para rasul, malaikat dan seorang mukmin berkata, mereka itulah orang yang berdusta ke atas Tuhan mereka, maka ingatlah laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Okey. Hadis yang kedua ni adalah hadis berkaitan dengan dosa yang Allah Ta'ala ampun pada hari kiamat nanti. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.